Assalamualaikum guys, bertemu kembali saya dalam channel Auzan. Hari ni aku akan cerita dengan korang mengenai perbezaan di antara Suzuki Belang dan juga abang long dia, iaitu Suzuki FXR. So seperti yang kita tahu, Suzuki FXR yang dihasilkan pada tahun 1998 mempunyai horsepower yang lebih besar, iaitu sebanyak 20 horsepower pada RPM 12,500, sementara adik dia paling bungsu dia hanya mampu menghasilkan kuasa pada sekitar 16.3 horsepower pada 9,500 RPM. So, jom kita tengok dulu apa perbezaan di antara kedua-dua model ini, walaupun dikatakan mereka menggunakan platform engine yang sama. So, dekat sini saya boleh memberikan 7 sebab utama kenapa Suzuki FXR ini mempunyai kuasa yang lebih berbanding dengan Suzuki Belang. Sebab yang pertama adalah fuel system. Walaupun kedua-dua model ini menggunakan fuel system yang sama, iaitu carburetor, tetapi Suzuki FXR menggunakan carburetor yang lebih besar, iaitu dia menggunakan Mikuni BS29SS, manakala Suzuki Belang pula menggunakan Mikuni 26SS. Ada perbezaan sebanyak 3 mm, yang mana seperti kita tahu, sekiranya sistem fuel itu lebih besar ataupun makin besar sistem fuel itu, makin banyak campuran udara dan juga petrol yang boleh dibawa ke dalam enjin. Ini bermakna Suzuki FXR boleh membawa lebih banyak campuran udara dan juga petrol ke dalam enjin, yang mana secara tidak langsung memberikan kuasa lebih kepada Suzuki FXR. Yang kedua, perbezaan profil pada cam Suzuki FXR dan juga Suzuki Belang. Seperti yang kita tahu, campuran udara dan juga petrol lebih banyak dibawa masuk ke dalam Suzuki FXR. Secara tidak langsung, cam pada Suzuki FXR perlu lebih besar dan juga lebih lama sedikit permukaan dia berbanding dengan Suzuki Belang. So, ini bermaksud akan lebih banyak campuran udara dan petrol untuk masuk ke dalam blok enjin Suzuki FXR berbanding dengan Suzuki Belang. Secara tidak langsung, dia akan memberikan kuasa yang lebih kepada Suzuki FXR. Yang ketiga, seperti yang korang dapat lihat pada gambar ini, gear cam pada Suzuki FXR ini adalah lebih tebal berbanding dengan Suzuki Belang. So kita dapat lihat dekat sini, Suzuki FXR mempunyai ketebalan yang lebih tebal berbanding dengan Suzuki Belang. Secara tidak langsung, timing chain pada FXR adalah lebih tebal, yang mana kalau kita dapat lihat dekat dalam gambar ni, dia mempunyai 3 baris rantai, manakala Suzuki Belang hanya mempunyai 2 baris saja. So, ini dipengaruhi oleh Suzuki FXR yang mampu mencapai RPM yang tinggi, iaitu 12,500. Sebab itulah perlu mempunyai ketahanan timing chain yang lebih kuat berbanding dengan Suzuki Belang yang hanya mampu mencapai RPM sekitar 9,500 RPM. So, ini adalah perbezaan timing chain. So, apakah kelebihan timing chain tebal? Timing chain tebal dia lebih tahan asap, juga boleh membawa enjin ke RPM yang lebih tinggi. So, apa pula kelebihan timing chain yang nipis? Timing chain yang nipis adalah lebih lincah dan lebih ringan apabila kita memulakan perjalanan daripada low RPM kepada high RPM. Yang keempat, perbezaan dari segi gear ratio. So, kalau kita dapat lihat dalam carta ni, kita akan dapat lihat ada perbezaan sedikit gear ratio di antara Suzuki FXR dan juga Suzuki Belang. Ini dipengaruhi oleh campuran udara yang dibawa oleh carburetor dan juga bukaan profil pada Suzuki Belang. Yang kelima, perbezaan dari segi spring clutch. Untuk tuan korang, Suzuki FXR mempunyai ketebalan spring clutch yang lebih tebal berbanding dengan Suzuki Belang. Seperti yang korang tahu, semakin tebal spring clutch itu, semakin kuat tekanan yang mampu ditampung oleh sesebuah motor itu.
So ini disebabkan Suzuki FXR ini dia mampu mencapai RPM yang lebih tinggi berbanding dengan Suzuki Belang. Sebab itulah dia menggunakan spring clutch yang lebih tebal bagi menampung tekanan yang diberikan oleh sebuah motor itu. Yang keenam, perbezaan dari segi coil magnet. So seperti yang korang tahu, coil magnet ini akan menghasilkan medan elektrik, arus elektrik di dalam sebuah motor ni. So untuk Suzuki FXR dia mempunyai 18 pin seperti yang korang dapat lihat dekat dalam gambar ni. So kalau korang kira daripada 1 sampailah ke nombor 18 tu, semua total pin yang coil magnet Suzuki FXR ni adalah 18, manakala Suzuki Belang hanya ada 8 saja. Bermaksud elektrik yang dihasilkan oleh Suzuki Belang adalah kurang sedikit berbanding dengan Suzuki FXR. Begitu juga dengan rectifier dia, yang mana Suzuki FXR mempunyai 5 pin, manakala Suzuki Belang hanya mempunyai 4 pin sahaja. Yang ketujuh dan juga yang terakhir, dialah the master of brand bagi sesuatu motor, yang kita panggil dia sebagai CDI ataupun ECU kalau motor tu menggunakan fuel injection. So seperti yang kita tahu, fungsi CDI ni adalah untuk mengawal rev. Of course ada perbezaan mapping di antara Suzuki FXR dan juga Suzuki Belang. So perbezaan mapping ini dikawal oleh CDI. Yang mana kalau kita tengok kat sini, mapping FXR mampu mencapai rev tinggi 12,500 dan mampu menghasilkan kuasa 20 horsepower. Manakala Suzuki Belang pula, mapping dia hanya boleh mencapai sekitar 9,500 dan mampu menghasilkan kuasa sekitar 16.3 horsepower. So itu adalah perbezaan mapping yang pertama bagi kedua-dua CDI ini. Yang kedua, dia akan mengawal elektrik. Seperti yang kita tahu, coil magnet di antara kedua-dua motor ini juga berbeza, yang mana Suzuki FXR mempunyai coil magnet yang lebih besar, bermaksud dia boleh menghasilkan kuasa elektrik yang lebih besar. So apa yang mengawal elektronik ini dan juga palang pencucuh atau kita panggil sebagai plug adalah CDI itu sendiri. So yang ketiga, dia akan mengawal keseluruhan elektronik dan juga wiring yang ada pada motor itu. So wiring Suzuki FXR juga mempunyai wiring yang berbeza berbanding dengan Suzuki Belang. So ketiga-tiga faktor tadi dikawal oleh CDI. So sebab itulah CDI Suzuki FXR dan juga Suzuki Belang berbeza, bukan sahaja dari segi mapping tapi juga dari segi penghasilan output power. So itulah dia 7 perbezaan antara Suzuki FXR dan juga Suzuki Belang. Walaupun nampak sama tapi spek dalam tak serupa, ya. Okey, so selain daripada 7 perbezaan yang saya sebutkan tadi, ada lagi perbezaan-perbezaan yang lain. Contoh, starter Suzuki FXR lebih besar daripada Suzuki Belang. And then kita ada lagi contoh macam head Suzuki Belang ada saluran valve. Itu ada lagi perbezaan, dan ada banyak lagi yang saya tak sebutkan. Tapi yang saya sebutkan ni hanyalah melibatkan faktor-faktor yang memberikan kuasa lebih kepada Suzuki FXR berbanding dengan Suzuki Belang. So sekiranya korang tanya dengan saya, adakah berbaloi kalau saya nak convert Suzuki Belang saya ni, saya nak ambil part-part Suzuki FXR masuk ke Belang? Yang pertama, berbaloi kalau korang nak main standard tapi nak power sikit lah macam Suzuki FXR. Yang kedua, sekiranya korang dapat harga yang berbaloi, seperti yang korang tahu, Suzuki FXR barang-barang ori dia dah memang susah sangat nak cari dah. Even korang dia cari dekat Shopee ke, dekat mana-mana kedai ke, mudah ke, memang susah. Even second hand part pun agak susah untuk korang cari. Tapi sekiranya korang dapat pricing satu package lengkap, enjin atas sampai ke timing chain dengan harga yang berbaloi, kenapa tidak untuk korang upgrade sekiranya korang masih ingin bermain pada enjin yang standard. Sekiranya korang tidak mampu ataupun korang dapat harga yang
mahal, harga yang melambung, harga Yahudi. Buat apa korang susah-susah nak upgrade ke FXR? Lebih baik korang upgrade engine, upgrade carburetor, upgrade korang punya CDI, upgrade korang punya exhaust untuk dapat horsepower lebih. Macam saya pernah nampak ada Suzuki Bulang mampu menghasilkan 30 horsepower, 40 horsepower. Tengoklah spek apa korang nak. Spek 64, spek 68, spek 72, cek road 4. Itu terpulang kepada anda. Okey, InsyaAllah pada masa akan datang saya akan membawa informasi-informasi yang berguna lagi seperti ini kepada korang semua. Okey, so video akan datang mungkin saya akan cerita pasal perbezaan enjin antara Suzuki Belang dan juga Honda RS. So yang itu kita mungkin akan cerita pada topik yang akan datang. So sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share and subscribe. Assalamualaikum. Bye.